بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ Lepas tu di pagi 5 ni tak tanya khabar gapo dak dah. Pakai selalu dah kerana masa kita sana itu apa ni cepat sangat deh. Hari ni kita nak royak berkenaan dengan kehebatan pandangan seseorang. Manusia pada asal kejadiannya adalah sama. Tidak mengajar mati sekalian. Semua sama. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala mengikut sifat-sifat dan mengikut kejadian sama-sama 40 hari. 40 hari daripada air mani. Air mani saat itu berjalan di dalam kandungan ibu, dalam tubuh, dalam jasad ibu saat itu. Dia pergi masuk ke kawin-kawin habis saat itu. 40 hari. Kemudian jadi seketul daging. Masuk 40 hari juga. Lepas pada tu seketul darah dan seketul daging. Darah dulu, darah jadi beku, lepas tu jadi daging. Dan itu 40 hari pula boleh balutkan keraka kita, badan kita menjadi seorang manusia. 40 hari semua. Ni manusia berasal kejadian adalah sama. Lepas pada tu apabila Allah menjadi seorang manusia tak kira. Tak ada sebut agama apa lagi ni. Manusia semua saat itu sama. Kemudian Allah mencatatkan di Lauh Mahfuz tiap-tiap orang adanya rezeki. Tercatat siap dah rezeki seseorang saat itu. Sebab tu benar ni tak kena berebut dah. Kerana tiap-tiap orang Allah jaminkan rezeki. Dan jaminkan pekerjaan. Cuba perhati tengok kita mengaji, demo mengaji, tu mengaji ni. Tak kena dengan pengaji yang sah buat seorang-seorang. Terkadang mengaji ilmu ni tapi pergi kerja ilmu tu. Tu dah. Kerja elan suku sakat belakang. Dan hujung jatuh nasib. Nasib seseorang saat itu, nasib tu adalah pemberian Allah SWT. Dia nak bagi berapa tu Wallahualam. Masing-masing kena pakat terima. Terkadang nasib saat itu ada kala baik, ada kala tak baik. Baik di sisi manusia, tak serupa dengan baik di sisi Allah SWT. Tak baik di sisi manusia dan baik di sisi Allah SWT. Hak ni kita kena mengaji widale pas renung tengok dengan keadaan sungguh. Sebenarnya tak ada payah. Kita perhati dalam hari raya kita saat itu, tak lain tak bukan. Semua pakat duk bersungguh, bukan mengepek dak, duk bersungguh belakang. Apalah Tuhan jadi aku lagu ni. Orang kaya pun seperti juga mengepek juga. Apalah Tuhan kaya berdoa ni, tak nak sibar ni. Tak nak kibar ni, banyak berdoa harta ni. Orang miskin, apalah, miskin gitu lalu ni. Tu dia. Kadang-kadang sehari tak makan apa lagi. Semua tu ialah tercantum kepada ujian Allah SWT. Kaya pun satu ujian dan miskin pun satu ujian. Ni nak ambil ibu-ibu dulu, manusia duk bergaduh sangat ni. Iaitu kehebatan pandangan seseorang itu. Manusia kita kena mengaji kata pada asal kejadian Allah jadinya adalah sama. Tidak beza di antara laki-laki dan perempuan. Di antara bahasa dan bangsa dan yang berbeza. Perbezaan berlaku apabila seorang itu beriman kepada Allah SWT. Dengan keimanan lahirlah orang Islam. Dengan molek duk titi ni jalan dah ni berjalan, kita nak tahu akhirnya maksud Allah menjadi jin dan manusia saat itu untuk apa? Sebaliknya, yang tidak beriman kepada Allah
digelarkan kafir. Orang yang kufur kepada Allah SWT. Manakala orang Islam pula menurut pembahagian darjatnya, mereka terbahagi kepada Muslim, mukmin, muhsin dan muttaqi. Nama yang diberi kepada seseorang Muslim itu adalah menunjukkan tahapnya, kehebatannya dan ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tamnem ni Allah bagi kepada manusia. Dengan tidak ada jual beli, dengan tidak ada apa-apa. Tamnem yang bezakan di antara Islam dengan kafir. Orang Islam selalu beriman teguh dengan Allah SWT. Dah. Dia dah. Dengan keimanan ni lahirlah orang-orang Islam. Mula jadi Malaysia biasa. Apabila mengaji melalui Al-Islam, bezanya ialah terbagi kepada dua, Islam dan kafir. Islam dan bukan Islam. Islam orang beriman teguh dengan Allah SWT. Yakin, penuh. Lepas tu Tuhan terletakkan kepada manusia saat itu, manakala orang Islam pula menurut pembahagian darjat. Hak ni nak ayat darjat orang Islam. Saat ni di antara ialah manusia. Manusia terbagi pada dua, orang beriman dan tidak beriman kepada Allah SWT. Lepas kita cek tengok kita ni setara mana dah. Tu dia. Islam ke kafir? Kalau Islam terbagi pula kepada Muslim. Orang yang beragama Islam terkenal nama Muslim. Seorang Muslim naik peringkat lagi mukmin. Naik peringkat lagi muhsin. 4 peringkat ni. Dan muttaqin. Akhirnya muttaqin. Nama yang diberi kepada seseorang Muslim itu adalah menunjukkan tahap kehebatan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk contoh kepada kita sebagai seorang yang hebat. Sebagaimana firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtagu nafadlam minallahi wa ridwana. Maksudnya, wahai Muhammad, adalah pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Dan orang-orang yang bersamanya, iaitu sahabat-sahabat Nabi, kerah terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka selalu bersujud hal keadaan menutup kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaannya. Nak kata cari jalan untuk nak dapat kelebihan Allah dan keredaan Allah. Ayat selanjutnya. Allah menceritakan lagi sifat kehebatan orang mukmin dengan firman-Nya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Maksudnya,
Di dedahi mereka ada tanda sujud. Begitulah perbandingan mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Kalau dahulu orang Islam yang berpakaian putih dan orang Muslim yang berjanggut dihina orang. Tetapi sekarang keadaan itu sudah berubah. Bangsa asing mulai pahal kepada orang-orang yang berjanggut dan berbau, berjanggut bau dan berpakaian putih. Bukankah bentuknya begini merupakan bentuknya seorang Muslim? Ini menunjukkan bahawa kehebatan seorang itu akan diperolehi apabila ia menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi. Dari segi pakaian dan bentuk tubuh badan. Selain daripada itu, kita dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan tidak terlalu laju. Berarti tengok molek deh. Ilmu kita hari ni nak royak asal tak kalau dum mula jadi Malaysia hari tu ialah sama. Bezanya ialah orang beriman dan kafir. Hak ni hak beza. Nah tu dah. Lepas tu martabat kepada orang Islam, utama sekali perekat mula-mula Muslim. Orang Islam. Yang kedua, muhsin, mukmin. Muslim, apabila dia beramal, turut perintah Allah, mengikut rukun Islam 5 perkara, dan rukun iman 6 perkara. Menjadi seorang mukmin. Apabila beramal dah mukmin sana itu beramal dengan lama-lama masa, jadi orang muhsin. Orang yang paling elok sekali. Orang yang paling selamat sekali. Ni muhsin. Akhir sekalinya yang keempat ialah muttaqi. Orang yang tekun dengan Allah SWT. Yakin penuh-penuh. Ni perekat yang paling tinggi sekali. Orang ikhlas. Deh. Orang muttaqi. Deh. Orang ikhlas. Nah, itu dia. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Nama yang diberi kepada seorang Muslim, itu adalah menunjukkan tahap kehebatan dan ketinggian di sisi Allah SWT. Kita nak tinggi sisi Allah ke, nak tinggi di sisi syaitan? Di sisi kufur, kita seorang Muslim, kena mengaji, kena belajar melalui ilmu-ilmu al-Islam. Sebenarnya tiap-tiap segi. Bukan mengaji untuk semaya saja. Cara hidup dalam harian semua berkaitan dengan agama semua. Berkaitan dengan hukum syarak semua. Banyak ke duk faham kata Islam ni semaya 5 waktu. Nego bukan. Cina ni menega. Dia belah bagi molek. Jadi sebenarnya Islam ni agama yang hebat sekali ialah agama Allah SWT dengan cukup dekat. Cara cari kehidupan, cara amalan, kedua-dua saat itu sama-sama. Sama-sama kuat. Cari hidupan menututi benda-benda yang halal. Nak jual beli benda halal. Nak makan minum benda halal. Nak apa ni, nak duduk dalam pakatan perkara-perkara yang halal. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Bawa sebut masa cepat. Dan lagi pula. Yang mana perjalanan
Yang mana Rasulullah SAW tidak terlalu laju. Nabi berjalan, tak ada gaduh. Berjalan, penak kata, molek kata, berjalan hatu tapak lah. Tak gaduh. Ni satu kelakuan Nabi untuk nak jadi contoh teladan kepada umat Islam semua dan kepada manusia semua seluruh dunia. Perjalanan Nabi berjalan anyu-anyu deh, tak gaduh. Dan tidak peleh, tak lama. Tu dia. Ni buah payah belakang ni. Buat kita gaduh. Kalau nak pergi, hak manusia tu bergaduh lorak. Kalau nak pergi sejik kelamak, geleding geliak. Bakal suka belakang. Bangun tak pergi ni subuh ni weh. Dia kena beramal, kena usaha. Dia kena usaha. Bangun. Subuh ni bangun. Orang bangun subuh dapat pahala dah. Bangun sudah la ilaha illallah. Mucak selalu dah. Kerana kelimah mulia ni, apabila masuk kelimah la ilaha illallah, semua setel-setel kelecak barak pergi habis. Bau celak mata luar. Bau khabar. Jaga dah weh. Masuk waktu subuh dah ni. Ada lagi nak sembahyang sunat tahajud. Saya. Dekat sangat dah ni. Fajar, sodik nak tubik dah ni. Bangun, derah-derah. Dia lagi sembahyang sunat tahajud. Ada 5-3 minit lagi. Siapa dia beramal lagu ni, Allah tubuh sihat. Tubuh sihat. Mandi pagi, tubuh sihat. Mandi sudah salirah, pakai baju. Cuk sembahyang, siap. Ada luar lagi baca Quran, sepatah 2. Itu dah. Menjadi istiqamah. Semua sana duduk atas kita. Jangan duk bersepuk orang lain. Nabi berjalan tak gaduh. Dan tak lama. Ataupun diibaratkan sebagai perjalanan seorang. Sewaktu turun daripada tempat tinggi. Ataupun dengan kata lain. Berjalan dengan sederhana. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun umuri awsatuha. Maksudnya, urusan yang paling baik ialah urusan yang dibuat dengan sederhana. Semua segala pekerjaan kena duduk pertengahan. Tak ada kira kerja apa. Nak menyawa pun menyawa pertengahan. Nyawa gaduh sangat selak. Tak menyawa pun selak. Nak menyawa perlahan-lahan mengikut keadaan suasana. Jadi sebaik-baik pekerjaan, pertengahan. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu hari ni, ialah waktu subuhnya pukul 4.47 minit. Ada 2 minit lagi. Suruk naik matahari, hari ni pukul 3 minit. Zuhur pukul 12.3 minit. Cepat ni hari ni Zuhur ini deh. Cepat-cepat sikit tu. Jangan duduk pergi sepuas semua. Dulu itu pukul 12.30 tu. Lo ni, dia konjak mai pukul 12.3 minit. Asar pukul 3.22 minit. Dan Maghrib pukul 4 minit. Isyak pukul 7.12 minit. Begitulah waktu semaya pada hari ni. Sedang mengajar mati sekalian. Lepas ni masa kita berkat sangat dah. Dengan waktu subuh. Mudah-mudahan di pagi 5 ni. Allah kasih kepada orang, kasih kepada Allah. Lalu tu kita nak kasih ke Tuhan banyak-banyak sikit. Kasih ke Tuhan, minta sepak benda tak molek. Cari jalan keredaan Allah SWT. Iaitu beramal soleh, beriman teguh dan beramal soleh. Lepas tu, tak lain tak bukan hari ni. Ayah mak pun nak serah kepada deknan kita. Jadi seorang azal tanda masuk waktu subuh di pagi ni. Kita berhak buat sementara. Begitulah sedang menganyang mati sekalian. Salam bahagia, selamat pagi kepada peminat-peminat kita semua.
Lepas pada kita semaya subuh dah dan berdoa, duk wirid-wirid gih deh. Ada setengah baru nak qomat baru deh. Dan ada setengah saat itu telah selesai dah semaya subuh. Itulah satu kewajipan yang paling penting sekali ialah as-salatu imaduddin. Semaya itu tiap agama. Deh. Siapa dia tak semaya, orang itu mengutuh agama. Deh. Kalau orang itu yang semaya, orang itulah membina ke agama. Lepas tu asas. Semaya sani asas. Tak ada semaya, tidak ada pahala-pahala nak kesakut mana tak tahu. Deh. Dan itu penting. Semaya 5 waktu, wajib di atas Muslim dan Muslimah. Laki-laki dan perempuan. Yang berakhir balik. Akhir balik ada baci dah. Ada kewajipan dah. Akhir balik umur 15 tahun naik ke atas. Itu hak standard deh. Lepas tu mengikut cara akhir balik lagi. Banyak lagi dia tak tahu apa dia akhir balik. Siapa umur, siapa masa deh. Akhir balik saat itu siapa umur, siapa masa akal sempurna. Hak nak wajib semua segala-gala di atas orang yang ada akal. Orang gila tak wajib. Dan orang gila akal lain-lain lagi, tak wajib. Pasal apa? Dia tak tahu apa. Lalu itu orang Tuhan berwajibkan kepada orang yang akal sempurna. Dan tubuh sihat. Siapa umur. Umur 15 tahun naik ke atas, ada kewajipan, tak buat berdosa, buat dapat pahala lepas daripada dosa. Dan itu kewajipan atas ibu bapa, siapa rasa kepada anak. Mulai 7 tahun saat itu, kena asuh dah. Ajar semaya, ajar puasa, ajar apa tu kau ni. Masa 7 tahun. Ni mengikut syariat, mengikut perjalanan agama. Syariat ni mengikut pegangan agama. Banyak lagi tak tahu. Faham tahu dah pun telur royak katik pada demo tak tahu tu. Hal ni wajib atas kita kena sapa. Bukan mengajar, sapa. Kalau mengajar nampak kata dia kata, nak mengajar-ngajar. Tolong sapa, tolong royak. Mengajar dah lah tu. Walau sepatah kata pun kita seorang guru dah. Orang berdengar sebagai anak murid dah. Ni dengan keadaan saat itu kita pakak-pakak deh. Lepas tu nak mengaji gelap perut, tak gelap perut saat itu. Dia orang tua kata gelap perut. Mengapa payah ingat? Payah ingat. Mengaji payah apa payah. Banyak sebut-sebut lagu tu. Lalu tu hari ni kita nak cari jalan untuk nak ukar masalah gelap perut. Gelap mata hati dan gelap fikiran. Iaitu amat-amat tilah makan dan minum. Sudah mengajar mati sekalian. Hari ni banyak makan-makanan dan minum-minumnya dan benda-benda lain lagi. Iaitu barang-barang rocek, barang tepung di dalam jabir, tak dalam jabir. Kalulah kita boleh amat-amati, patutlah amat-amati. Jangan duk turut promocan, jangan duk turut kusna, jangan duk turut apa. Orang dulu saat ni dia tak makan kursi. Makan dia umur 100 tahun 8 bulan. Itu dah. Ada lagi lah ni. Dengan cergah, dengan apa cukup, kecek pun sedap. Duk ingat tak ada, lupa sekarang. Ada nyanyak pun tak. Lalu tu, sedang menghormati sekalian. Di atas muka bumi ini Allah Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam jenis makanan yang halal dan yang haram. Syariat Islam telah menghalalkan semua makanan yang berzat, panggil, ada vitamin. Berzat sana itu ada vitamin, ada zat, panggil. Dan berkhusiat.
Khusiak sana itu dia ada, apa panggil, khusiak ni menjadi obat. Menjadi, jadi obat. Mula-mula obat kenyir. Lapar. Dia makan kenyir. Tu. Lepas tu makan ni, beri zat pada tubuh badan kita. Pergi bamrung. Sampai ke otak, hingga sampai hujung kaki. Ialah makan ni. Yang memberi manfaat kepada kita. Iaitu makanan yang halal. Dan berkhasiat, panggil. Serta tidak mengandungi kemudaratan. Makan ni yang beri manfaat, beri vitamin. Untuk nak bamrung kita. Untuk nak jaga kesihatan kita. Iaitu tidak mengandungi kemudaratan. Makan ni kita jangan musnahkan tubuh badan kita. Makan ni yang manfaat. Makan ni yang jadi obat. Makan ni yang jadi vitamin. Dan makan-makan ni yang halal. Tidak mengandungi kemudaratan. Dan juga tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haramkan seperti judi, riba dan lain-lain lagi. Allah Subhanahu Taala tidak mengharamkan sesuatu jenis makanan ataupun minuman, melainkan di sebaliknya terdapat kemudaratan dan bahaya tertentu kepada manusia seperti babi, arak dan sebagainya. Iaitu sedang mengajar mati sekalian. Pada masa lalu ni, di saat-saat sekarang lalu ni, beberapa banyak orang Islam yang tidak membezakan lagi yang manakah makanan, yang manakah minuman yang halal. Dan yang manakah yang haram. Tetapi sebaliknya, mereka suka mementingkan. Tak ada bergaduh apa. Asal kesedak sudah. Tidak. Iaitu asal kesedak sudah. Dan ketahanan makanan. Ketahanan makanan, mana kata makanan dia ada obat. Nabi tahan lama. Obat tak berkulak. Obat segala-gala obat panggil. Obat kelazat teh. Lebih daripada memikirkan adakah makanan ataupun minuman itu halal ataupun haram. Dengan tidak mengambil peduli. Sama ada makanan itu terdapat sesuatu campuran yang haram di dalamnya ataupun tidak. Lalu ni. Seperti mana kita pergi berjalan luar. Tubik pada rumah ya. Tak ada bergaduh. Pok tubik pada rumah, muka tangga tu ada selalu dah. Perhati tengok makan-makanan kita. Pasal apa kita tak amat-amati? Acik boleh mi saat ni tu kita nak buat sendiri. Mi goreng, mi kuah, mi apa saat ni tu kita buat sendiri. Belajar. Tak pandai belajar buat. Boleh makan-makanan hak kita sendiri. Ni banyak kita nak makan hak demo belaka. Buh loko halal tak halal pun dimakan itulah. Ada kau halal betul dengan mengikut bahagian halal. Bui loko, bui gapo, bui kebenaran. Ataupun tidak. Ada loko sana halal tapi tidak ada kebenaran dak. Kerana surat cak sana tu mari daripada kele-kele buat alat-alat buat benda-benda nak bubuh makanan. Dijabe tu bubuh selalu dah. Tipu yak mula lagi dah. Lalu tu patut kita beringat. Pasal apa ayah mak boleh wayak lagu ni? Ayah mak besok duk kerja dah di majlis. Jalan. Apa ni? Ayah mak tanggung jawatannya ialah bagi halal. Ayah mak kena pergi obrom. Obrom dulu. Nak jadi pegawai bagi halal sana itu, pergi obrom. Di apa ni pejabat cula Datuk Menteri dan buat apa ni kursus pegawai-pegawai bagi halal. Kena mengaji. Kena obrom. Tidak. Lalu tu cara halal sana itu ialah satu utama sekali zat dia, ain dia. Haram dah. Tidak. Seperti mana daging babi.
Ayah tak semelih. Ayah pocok. Lah ni timbul pasal pocok cuih sikit lah ni. Ha ni ada peminat kita telefon belah mana ayah mak ni. Tak nak kena tanya ayah mak lah. Gamuk sendiri lah kita tahu dah. Deh. Dia boleh royak kata. Lolo ni dia capur gaul pergi habis dah. Lebih-lebih lagi pula daging. Daging yang beli, daging yang sudah dah. Tu bimbang juga. Sungguh kata mai situ sini sana itu. Kena periksa juruh. Nak molek kat tempat kita ni hak sembelih sendiri tu. Hak apa ni? Orang hak jual daging tu hak sembelih sendiri dia jual tu. Hak ni hak sut-sut ke panggil. Hak ni terlebih afdal, terlebih molek sekali kita makan. Deh. Ayah pun makan tu juga. Nak molek tiap-tiap tempat tewi ada cukup lekat. Ni lo ni kalau kita kira mudah-mudah dah agak demo belakang. Deh. Lo ni orang agama asing. Kedai makan ni lo ni tua agama asing. Budak-budak kita je berjual. Jadi pelayan, jadi berjual. Dia nak kholi. Pasal apa kita tidak amat-amati? Hak ni banyak dia mari royak pada ayah mak. Telefon masuk pun ada. Malah mana ni ayah mak ni? Ha kata hak ni Islam dia tanggungjawab. Tiap-tiap orang mukallaf tanggungjawab sama ya. Tak ada kira ayah mak, tak ada kira baba, tak ada kira tok guru mana, tak ada kira orang fakir miskin, tak ada kira siapa. Dia tanggungjawab Islam, tanggungjawab sama. Tidak. Sebab tu nak suruh mengaji setiap-tiap segi. Kena mengaji, kena belajar. Tahu beza. Tak itu makan barang cemar, gelak mata hati. Buat amal tak sepenuh. Buat terkatuk di atas jalan kebajikan. Dan makan barang cemar saat itu mendedahkan kepada benda-benda yang tidak diredai oleh Allah SWT. Lalu tu penting dah ni lah ni. Deh. Janganlah. Lepas tu. Balik ke ayah. Ke ayah kita tu deh. Dia royak kata name tu. Banyak atau halal. Deh. Campur dengan jenis-jenis haram. Tak patut makan. Kalau nak makan juga, buat sendiri. Puk kita belajar, buat sendiri. Mengaji boleh tak nak mengaji. Lo ni kumpulai, buat kumpulai, hak kosono pun ada. Nak mengaji bagi yang mana? Mengaji. Cara buat tepung, cara buat lauk, cara apa tu kau ni. Tu dia. Deh. Kalau nak juga. Tak itu kita buat sendiri. Seperti mana lo ni kat rumah. Pas orang berjual pun seperti tu juga. Jangan ambil mudah sangat. Beli benda-benda tak halal sana itu. Iaitu seperti mana ayah. Ayah lain timbul dia cuik sikit lah. Tak ada semelih sepun kita semelih tak. We putus orang dua tu. Tapi dia kata cuik sikit sana itu. Tapi putus orang. Orang tekak ni. Orang leher ni deh. Orang tekak ni. Putus dua-dua. Kita bimbang takut putus so, tak putus so. Tak boleh makan. Dari tu hatu mengikut keadaan. Kena tanya bercerak. Deh. Buat di mana, ayah mari di mana. Lo ni capur. Ayah mari di keleh-keleh tempat. Jauh ada. Deh. Lalu tu kita sendiri tu. Demo nak jual, tak ada kira kat mana. Kita orang beli tu. Orang nak pakai guna pun boripok tu. Deh. Kena amat-amati. Tu dah. Cara makan minum. Sabit-sabit tu molek-molek sana tu. Tak ada payah kali kita nak makan dah di rumah. Beli ikan. Ikan hidup-hidup. Ni kaya apa pun. Baru mula jual ikan belah mana laku ke tak laku kaya tu. Minta berlaku lah. Murah rezeki halal. Kerana kaya duk pegang anak yatim pun ramai. Orang uzur pun ada adik-beradik dia mari. 7-8 orang masuk Islam habis. Tu dah. Deh.
Lalu tu kita kena amat-amati. Adakah makanan ataupun minuman itu halal ataupun haram? Dengan tidak mengambil peduli sama ada makanan itu terhadap sesuatu campuran yang haram di dalamnya ataupun tidak. Sebenarnya soal makanan halal dan haram merupakan di antara perkara yang amat dititik berat oleh agama Islam. Apa yang tidak jelas berkenaan makanan-makanan yang subhah dan boleh dikatakan pada saat sekarang sering berlaku di dalam masyarakat kita. Lola ni siapa kapung pergi dalam belakang dah. Seperti mana ming dalam buku tu. Tak usah sebut nama jihad tak boleh. Yang adu demo yang mak masa gut free. Nak bayar duit tak ada. Hak ni orang panggil kata jaga undang-undang cara konsensan muncul. Yang mak mengaji sepatah dua. Nampak tu aku ni mengaji bahagian konsensan muncul. Undang-undang dia ada. Cara nak pergi penerangan saat ni tu, perkataan satu perkataan kalau menyelabati salah bagi undang-undang, kena denda apa tu? Sebab tu aja mak nak kecek saat ni tu, jaga. Tak usah menyentuh peribadi masing-masing. Tak usah menyentuh kepada berisak-berisak dan kelek-kelek semua. Cumanya kita nak rakyat kata, kita patut beringat. Jangan turut promotion, jangan turut kosena, jangan turut apa. Tengok molek. Kalau kita tak beli penuh haram tahu dah saat ni tu mati ke kena. Benar makan ni bizak bermanfaat banyak. Seperti mana di kapung-kapung pakat ada buat bubur kacang, tak bubur kacang. Han tu cara makan ni mana ni. Tu dah. Lepas tu air pula. Acu kita buat air daun panel air sakar daun panel tu. Makan air batu, air manis, air kosong ni buat sendiri ni. Tak usah beli air botol, air po. Ayah mak tak sebut tu. Jihad apa tak sebut. Air botol minuman tu. Ramu-ramu dia. Dia kena ada. Di dalam segi pihak halal saat itu yang mengaji. Yang periksa habis. Lala ni pihak halal pun dia makan tu juga. Dia ada periksa. Dia gisum orang panggil. Pergi periksa tengok dengan tidak ada tak khabar. Dia pergi beli benda tu, mari cek tengok ada alat. Ada kakak untuk nak periksa kata, barang tu halal ke tak halal. Ada masuk jenis-jenis alkohol ke tak. Ada masuk jenis-jenis babi ke tak. Ada alat. Dia nak tubik mari nak royak kata, hak ni ada campuran dengan jenis babi. Hak ni ada campuran dengan jenis racun-racun tu. Dan lagi pula banyak perkara. Sebab itu kita kena tanggungjawab. Semua kena tanggungjawab. Islam semua kewajipan serupa. Tak ada kira pekat mana, tak ada kira. Kena amat-amati. Bukan serah demo tu, serah demo ni. Serah ke diri kita sendiri, kita kena mengaji, kena tahu. Hodok jadi tu kerana dah agak demo. Apa yang tidak jelas berkenaan makanan yang subhah yang boleh dikatakan pada saat sekarang berlaku dalam masyarakat kita ini, berhubung perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman taqa subhati faqad stabra'a li dinihi wa'ridihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram
Maksudnya sesungguhnya yang halal itu sudah pun jelas. Hak halal jelas. Yang haram pun jelas. Ni Nabi kata. Dan di antara kedua perkara itu, yang syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Siapa yang menjauhi syubhat, sesungguhnya ia telah membersihkan agamanya, kemuliaannya. Dan siapa yang jatuh di dalam syubhat, bererti ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Syubhat. Kerana halal cerak. Benda ni halal lagu ni. Dan haram pun cerak. Hak bimbang ni hak syubhat ni. Hak ni bimbang sekali. Syubhat ni haram ke halal. Di sini apabila kita saat itu minta wijauhi daripada benda syubhat, sesungguhnya ia telah membersihkan agama. Orang apabila syubhat, jumpa benda syubhat saat itu, kita mencegahkan. Ialah telah membersihkan agamanya, kemuliaannya, dan sesiapa yang jatuh di dalam syubhat, berarti ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Syubhat tinggal lalu. Tak suruh kacau. Kenapa? Kadang-kadang mudah-mudahan jatuh di dalam haram lalu dah. Oh ni Nabi kata. Mungkin ayah mak kata ni. Satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara kedua perkara halal dan haram itu, iaitu syubhat. Halal ke haram? Haram ke halal? Duk gitu deh. Kebanyakan manusia tidak mengetahui siapa yang menjauhi syubhat. Ni fatwa dia panggil. Kalau siapa dia tak beramal atau amat-amati jaga benda syubhat saat itu, tak tepuh mula lagi dah. Orang itu iaitu terjatuh dia dalam membersihkan agamanya. Orang ni orang jaga agama. Bersih kepada agama dan kemuliaan. Dan lagi pula siapa yang jatuh di dalam syubhat, berarti ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Kalau kita dah amal dengan benda syubhat saat itu, tak apa-apa saat itu, orang itu terjatuh kepada benda yang haram. Iaitu makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam boleh dibahagikan seperti berikut. Kita kecek wilan panjang lebar sikit. Lo ni. Lama-lama masa mari dah. Dan lagi kadatan ni kau teruk lagi. Kalau kita tak jaga, tak amat-amati. Yang pertamanya, semua jenis makanan yang pasti akan mendatangkan kemudaratan dalam masa yang singkat ataupun jangka yang panjang. Seperti babi, anjing, darah, kecuali hati dan lipa. Dan semua jenis bangkai selain daripada belalai, ikan, sutung dan haiwan lain-lain lagi yang biasanya dihalalkan oleh Islam yang tidak mendatangkan bahaya kepada manusia. Benda mapuh ni. Benda mati tu. Seperti mana ikan, udang apa tu ni, tak apa, tu halal. Dia dia. Ada pun serupa dengan ayam, kalau ayam apa tak boleh makan. Tak apa ni sembelih, tak boleh. Tu dah. Dia kena tengok. Kerana tu telah tak dah. Tak hukum hakam. Hak mana hak halal, mana hak haram. Tu dah. Tu dah. Dihalalkan oleh Islam yang tidak mendatangkan bahaya kepada manusia. Tujuan nak jaga keselamatan. Nak jaga kesihatan. Tu dah. Kalau makan benda yang halal, tubuh sihat. Tubuh suci murni. Lepas tu ambil semaya pula dah. Kau comel lagi. Air semaya nak buat apa?
nak jagakan takut bimbang kita jatuh di dalam benda-benda yang subhat. Boleh menahankan. Kalau kita ada semaya, apa ni, fikir dia mari. Kita tengok situ, tengok sini, tampuk capuk bergaul. Allah. Kadang-kadang merkik tu, kedai tu. Kedai berjual tu, kedai apa ni, kedai di apa ni di kawasan tempat kita, kedai besar-besar tu lah. Kedai nak dia panggil. Kedai tu ada cukup lekat. Ada dengan daging babi, ada dengan daging ayam, ada dengan daging lembu, ada berbagai-bagai. Dan ikan pokok ni di dalam, dia panggil talaksud. Tiap-tiap talaksud. Kita kena amat-amati, kena tengok jaga. Lalu tu kita sebagai warga negara Thai, kita ada hak. Kita ada hak nak rayuan. Nak rayuan pada mana? Ialah, jangan lupa 1880. Kalau tak ada arah nak royak dah. Royak ketua imam pun ketua imam saja. Royak majlis saja. Ataupun royak pada pejabat tulah. Tak ada pihak padu. Tak kedainya. Sebenarnya padu. Kalau lah tak padu. Kalau royak pemimpin dalam kampung pun tak. Demo tak berani. Nak ukar saat itu. Telefon masuk 1880. Ialah telefon. Panggil telefon segera panggil. Saiduan. Telefon situ kata. Rajuan gini-gini. Jangan fitnah ke demo. Jadi royak keadaan sungguh balas mana saat itu. Dia kata di dalam ni. Minta apa ni. Dia 1880. Dia nak telefon pergi kepada orang ahli jawatan. Pergi tengok. Pergi ukar masalah. Banyak dah masalah-masalah. Pihak seorang botol ataupun pusat pentadbiran selalu hubung dengan pegawai-pegawai tempat pergi tengok. Di mana ada tempat judi. Di mana ada tempat apa ni. Tempat karut, tempat apa. Apa di mana ada tempat yaseptik. Telefon nak masuk 1880. Supaya apa? Supaya kita nak jaga keselamatan. Nak jaga tubuh badan jiwa dan nak jaga apa ni? Rohani. Kalau makan barang cemar saat itu gelap. 40 hari. Dan Tuhan tak terima ibadat Allah berat benar. Dari itu kita kena bergaduh dalam buku ni. Kerana mati duduk dekat kita 24 jam. Muda pun mati, tua pun mati, orang tak sakit pun mati. Orang sakit tak mati pun dah. Orang tak sakit mati pun dah. Lalu tu mati tu mudah sangat lelah ni. Sebelum pada mati kita buatlah jasa insya-Allah. Kita pakat buat jasa. Kita pakat amat mati, pakat jaga agama belaka. Mungkin serah kepada Tok Imam, serah kepada Cula, serah kepada ketua majlis dan pihak mahkamah majlis. Semua wajib atas kepala kita belaka. Kalau kita tak baiki, tak oyak, berdosa menanggung. Kerana kita ada dua fardu. Fardu ain ialah di atas diri kita sendiri. Seperti mana semaya puasa. Kita tak semaya tak puasa menanggungkan dosa kita sendiri. Ada pun fardu kifayah. Ni ada oyak ni. Kita membunuh haram, menopo, dan mau jual apa tu ni. Ni fardu kifayah. Fardu ain. Tapi fardu kifayah. Panggil kata. Dengan umum kita kalau tak oyak. Kita tanggungjawab. Kalau tak baiki, dosa sebutai kapung. Seperti mana ada yaseptik dalam kapung. Kita pakat tak ada, pakat takut belaka. Menanggung dosa, malah pikul lah. Pas nak ukar belah mana, mesyuarat. Dia benda boleh baiki. Mesyuarat. Orang sakit, orang lekat obat sana itu, ada tempat perobat dia. Hantar pergi perobat lah. Tak sedut takut. Kita nak sihat ya. Nyanyi pada dua ibu bapa. Kadang-kadang 24 jam ibu bapa tak tidur. Kadang-kadang ambil pisang minta tekak ibu bapa nak duit. Bahaya bukan main. Kita kena mesyuarat. Kita tak boleh buat ada pegawai kerajaan. Ambil pergi, pakat pergi perobat.
Dan itu sudah mengajar mati sekalian. Hari ini kita kecek buku benda-benda yang halal. Makanan yang halal. Dan minum-minumnya. Pertama sekali, semua jenis makanan yang pasti akan mendatangkan kemudaratan di dalam masa sikat ataupun masa panjang. Seperti mana? Kecuali hati dan lipat, iaitu makanan supaya kata lembu, hati lembu, hati ayam boleh makan. Dan semua jenis bangkai selain daripada belalai, ikan, sutung dan hayawan lain yang biasanya dihalalkan oleh Islam yang tidak mendatangkan bahaya dan kemudaratan kepada manusia. Yang kedua, semua binatang sembelih yang disediakan untuk pemujaan kerana ia amat bertentangan dengan akidah, tauhid dan konsep ibadat di dalam Islam. Bagi anak-anak kholi, kedai toke-toke, kedai Cina tu deh, kena patut ingat kedai Asia, kedai Cina, mana saja ada dah. Di situ dia ada ramu-ramu kita jaga hijau yang halal. Nak makan minum pun benda yang halal. Yang ketiga, semua jenis yang memabukkan iaitu arak dan dinyatakan kotor dan najis. Arak tu najis. Pada saat sekarang ni masih banyak lagi orang-orang kita. Yang mana mengaku dirinya Islam yang masih minum dan minum keras. Di antaranya yang banyak merebak di kampung-kampung kita ialah arak, obat gila dan obat batuk. Dan apa dia tak daktang sana itu dengan menggunakan benda-benda seperti ini menyebabkan beberapa banyak kemusnahan yang timbul di kampung-kampung halaman kita. Ini satu kewajipan bagi kita. Kita kena pakat nasihat, pakat jaga dan pakat ukar masalah ni. Yang keempat, semua jenis makanan ataupun minuman yang boleh membunuh seperti racun dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT, Tuhan telah beri hukum siap dah. Royak hukum siap dah di dalam Quran. Wala taqtadu. Wala taqtulu anfusakum. Tulis rekah doa. Wala taqtulu anfusakum. Yang bermaksudnya, jangan sekali-kali kamu membunuh diri kamu. Bunuh mana-mana saat ni. Maka benda-benda yang nak buat kemudaratan kepada diri kita sendiri. Yang kelima, jenis makanan yang menjijik. Kan seperti lipah, tikus dan sebagainya. Firman Allah SWT, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Bermaksudnya, dan Allah mengharam ke atas kamu perkara yang keji. Yang kena semua binatang yang hidup dua alam. Hidup dua negeri panggil. Seperti katak, bewak, kura dan sebagainya. Ini tak boleh makan Islam. Yang ketujuh, semua binatang yang bertaring. Tengok ni, halusinya. Binatang yang bertaring. Termasuk bergading. Taring dan ada gading. Seperti harimau, tak boleh makan Islam. Singa tak boleh makan dan sebagainya. Patut ada taring. Yang ke-8, semua jenis burung yang mempunyai kuku. Burung ada kuku tajam. Seperti mana burung sewah untuk mencari makan secara menyamar panggil. Seperti burung halak, burung le, dan burung hatu dan burung sewah. Kerbau turun siang orang mengemek anak ayah tu, burung tu tak boleh makan. Kerana kuku dia tajam. Yang ke-9, semua binatang yang memudaratkan serta disyariatkan membunuhnya seperti ular, kala dan sebagainya. Semua tu tak boleh makan belaka. Yang ke-10, memakai sesuatu secara tidak hak seperti harta anak yatim. Ini benda haram juga. Harta anak yatim ni. Ingat sikit makan duit harta anak yatim. Dan begitu juga memakaikan ataupun menggunakan harta-harta yang terlibat dengan perkara yang diharamkan seperti harta judi, harta riba
dan sebagainya. Bibar apa? Banyak orang Islam. Kerana cepat sangat je mak. Nak royak kata Allah ni cukup lekat duduk dalam ni belakang dah. Kerana Allah ni kita duduk dalam tu. Dalam lingkungan ni dah. Makan ni dan minum-minum ni. Benda-benda yang halal dan benda-benda yang haram. Allah ni pecapu bergaul pergi habis dah. Deh. Lagi tetap reba masih ragu. Masih ragu-ragu lagi. Tetap loteri. Sedangkan perkara itu sudah jelas dan benar haram. Maka kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT haruslah insaf. Kita kena insaf diri hati. Tengoklah kita nak cari rezeki yang halal. Nak makan yang halal, minum-minuman yang halal, pakaian yang halal, diri kita pun halal. Itu dah. Insaf dan kembalilah kepada jalan yang lurus. Kepada jalan Allah SWT. Kita cepat-cepat kembali klik. Kalau terjelabak di atas tu, Tuhan selalu menunggu-nunggu nanti nak dengar suara taubat nasuha. Ada jalan lagi Tuhan beri peluang. Untuk orang yang telah terjatuh di dalam benda-benda yang haram. Boleh selalu bertobat dengan nasuha. Mana kata tobat tak buat dah. Kalau duit judi tak buat dah duit judi. Banyak. Peminat kita yang lo ni kita mengambil pertunjukan sikit. Bagaimana kaya royak sana itu tak lain tak bukan Ialah banyak orang kita sana itu terjelabak sini. Hari ni duk wasa Ahmad nak royak habis ni. Wasa nak tak saya buka peluang lagi hari ni dengan telefon sana itu. Kalau ada masa insya-Allah kita buka. Cuma nak royak habis Yang kelapa jenis burung-burung yang mempunyai kuku panjang. Untuk mencari makan secara menyambar seperti burung helang panggil. Burung le sewah. Burung hatu. Yang kesembilan binatang yang mendoratkan serta disyariatkan membunuhnya seperti ular, kala dan sebagainya. Yang ke-10 memakai suatu cara tidak hak seperti harta anak yatim. Begitu juga memakai ataupun menggunakan harta yang terlibat dengan perkara yang haram. Seperti harta judi, harta reba dan harta yang tipu adik-beradik. Haram belaka. Harta pesaka dia ada dah ilmu faraid untuk nak bagi pesaka. We kena dengan hukum hakam. Iaitu sebenarnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Banyak dia tutup dawah bagi sama. Pandang mana. Nak sangat kada harta. Kalau tengok ibu bapa susah tak ada pihak nak tengok. Setengah daripada setengah sana itu. Jarang sangat. Orang nak belah ibu bapa masa tua, masa sakit apa tu kau ni. Duk galik duk berebut harta. Mung lagu tu aku lagu ni berguai tak tahu tak cakap sud belakang. Lalu tu hari ni nak minta hapuslah deh. Bagaimana peminat Ahmad semua sana itu dengan keberkatan kita pakat berdoa. Kita pakat hapus benda-benda hak haram sana itu. Pas betul klik semula boleh. Kita taubat dengan Allah SWT. Minta ampun dengan Allah dan sesama manusia iaitu adik-beradik kita. Kita kena maaf mengaku. Masa ada lagi, pintu taubat belum tutup, selalu bertaubat. InsyaAllah deh. Pakat-pakat. Mikir tengok. Pakat mensorak tengok. Kalau tak boleh buat sendiri seorang, kena buat mensorak. Buat kumpulan dalam kampung halaman kita. Ataupun dalam adik-beradik semua, mari mensorak. Buat bawah, pakat mensorak tengok. Kita betul-betul klik semula. Hak mana duk gelanok-gelanok sana itu, kita betul klik semula. Kenapa? Kita nak menyelamat diri kita dan kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia dah. Duk azab seksa dari kubur tu. Hari ni, suluh tengok kita pakat betul. Iaitu, sidang mengaji nak mati sekalian.
dengan panjang lebar lagi ni buku deh. Tak apalah. Kita boleh faham dah cara-cara apa yang halal, apa yang haram. Dan masa kita ada peluang lagi, selama mana Allah tak tutup pintu taubat, kita selalu bertaubat 24 jam. Ada salah silih gapo, minta ampun kepada Allah SWT. Dan minta ampun dan maaf kepada saudara kita dan kepada adik-adik kita dan kepada saudara kampung kita. Yang mana ada, bukan nak tipu, tak ada duit nak bayar. Nak belah mana? Hak ni kita kena tengok. Balik tuai duit pun, kalau boleh maaf lagi. Nak cuci diri, tujuan nak cuci diri. Sebelah-sebelah kedua-dua tu, supaya belakang. Balik orang bertai pun, kena mai kecep kira dengan tuai duit. Mudah-mudahan tuai duit sana, peheh, kadang boleh jadi dia sedekah lalu dah. Boleh jadi, pun. Orang panggil kecep kira. Orang panggil pakak. Hukum pakak ni penting. Nak ukam masalah-masalah lagu ni dengan hukum pakak. Pakak mesuarat tengok. Paku jalan jatuh. Belah mana, hak boleh maaf lagi. Nak kerana tak ada duit nak bayar kelik dah. Temunya wak nak jadi sepenuh. Kena faham molek tu. Nak wak jadi sepenuh. Kena orang panggil kita kena gerbai diri. Wak betul dengan hukum syarak. Bagi sako semula, bagi. Kalau tak kena lagi, bagi semula. Itu dia. Nak wis penuh pada orang yang telah meninggal dunia, iaitu bapa kita, tuai pesaka. Itu dia. Sepenuh orang di atas darat ni, sepenuh orang dalam kubur. InsyaAllah saya pakat bernama bersama. Tak lain tak bukan. Marilah kita sama-sama. Semua jenis makanan dan minuman yang telah dinyatakan di atas saat itu adalah bertujuan menjaga dan menyelamatkan manusia daripada terjatuh ke dalam lembah kemudaratan tubuh badan dan kesihatan akal fikiran. Kerana makanan dan minuman itu akan memberi kesan kepada manusia secara langsung. Dan ia juga menjadi sebab-sebab penerimaan doa-doanya oleh Allah SWT. Kalau ada benda haram saat itu, saya tak terima doa-doa. Lepas kita kena berdoa dengan Tuhan. Tidak. Lalu itu cepat-cepat kita bersihkan. Royak dah behel-behel dia, hak salah saat itu, banyak kara kita royak pergi habis dah. Tujuan, marilah kita sama-sama menuntut cari benda-benda yang halal, benda-benda yang halal, dan minta dijauhkan benda-benda yang haram. Buat kerja dengan ikhlas hati. Tidak. Buat kerja dengan ikhlas hati. Lepas kita jangan duk makan gain demo, jangan tipu demo. Nak molek sana itu. Bagi nipu, semua haram. Tak usah tanya lah. Semua tu haram. Hak tak molek, jatuh di dalam haram. Hak molek, ialah jatuh dalam pahala dan lepas daripada dosa-dosa. InsyaAllah. Ni dengan panjang lebar lagi sana itu masa kita tak ada berapa minit dah ni. Ayuh mak cucu boleh kat hari ni tak boleh terima, tak saya terima telefon. Tujuan nak royak ni habis. Kerana lo ni kita duduk dalam ni, sibuk dengan dalam benda haram, halal. Kita bakal baiki. Mulai daripada keluarga. Dalam keluarga kita panggil ahli pesaka semua mai kecek kira. Kita panggil nak basuh. Nak basuh. Basuh benda-benda yang haram. Kena panggil mai kecek kira. Tak ada payah. Pakak mai suara mana-mana. Lepas tu ada orang tengah seorang tok orang yang semua saat itu taat pada demo ni. Percaya pada demo ni. Demo ni nasihat. Tunduk jalan sebenar. Lepas tu kita pelesarkan, menyucikan diri kita supaya doa kita Tuhan akan terima. Tidak. Amalan kita Tuhan akan terima. Tidak. Lalu tu, sudah mengajar rumah hati sekali. Tak lain tak bukan. Marilah sama-sama kita mengingati. Lepas tu masa luar ada sikit lagi. InsyaAllah nak terima satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Apa khabar ya, Mak? Alhamdulillah.
selamat pagi pada peminat semua. Dengar dekat jam 4 lagi. Berderah sikit. Ya. Hmm. Pagi muni-muni ni selamat pagi pada peminat semua lah. Ya. Kalau dia dengar tu. Hmm. Pak jamak kecil hari ni. Wako tu molek ni. Cuci jamak. Kita nak satu. Kalau dua pada kita, makan bagi halal. Bagi halal. Jangan pada bagi subahak semua. Bagi tak halal. Baru cuci hati kita ya mak deh. Weh. Email pun sepenuh dah kita bagi cuci. Ya. Ya. Pak semua tak ya mak royak tu. Kemah belakang tu. Cuma tak kita pipi di kita lah. Nak turut ayah mak tu. Gurus. Macam gurus. Nak turut lah nak murid ni. Ya. Tu harap tu. Semua peminat pun perasaan tu pengasuh juga. Tu pun belakang. Nak wih pipinya diri ni. Duduk ada dunia ni selamat. Pada dunia sampai akhirat. Ya. Faham mana kita boleh pipi, boleh royak. Buat anak cucu kita, waris-waris kita tu. Kita nasihat. Tak boleh royak dengan nasihat. Apa tegah dalam hati tak apa dah ya mak deh. Dia tegah boleh. Tak boleh dengan lidah, dengan mata. Tak boleh dengan mata, dengan hati. Kena tegah juga. Kalau tak tegah, menanggung. Menanggung. Kita menanggung dosa. Kalau boleh royak tu, kita baca nasihat lah ya mak. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab yang royak tu. Terima kasih. Ada apa lagi? Lah. Masuk. Ya, Assalamualaikum. Tak lah, ada lagi lah. Ya, tak apa naknya. Ada lagi. Lah. Ya. Harap kata berdoa ayah mak tu selamat. Boleh hari buat reka ni semua ayah mak dah panggil. InsyaAllah. Tu pun boleh nak dengar. Peminat orang pekerjaan ini pun nak dengar reka ayah mak juga ni. Ramah peminat sini ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Ni mari Sukirin ni ayah mak ni. Peminat Sukirin ni. Sukirin. Ya. Ya, Sukirin dekat dengan Kautong, Pok Nunu, Pok Polok. Weng dekat di belakang. Masya Allah. Ya, harap tu semua ni. Dalek, kolok, weng ni. Dengar reka ayah mak belakang ni. InsyaAllah. Jaga barang sebahak tu. Kita duk beli barang mari daripada negeri luar. Tak tahu ajak main negeri mana lah deh. Ya. Barang buat teh Cina, buat teh posan itu. Tak apa. Melam Cina nak murih lah deh. Ya. Kita pakai barang halal. Kita je boleh. Kita nak buat keles sendiri. Buat kita ni. Usaha deh insyaAllah. Ambil mula daripada lah kampung. Kita akan doa ayah mak. Biar anak cucu kita ni menjadi orang beriman dan beramal soleh. Ya. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, sama-sama ayah mak. Selamat mak. Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Daripada Sukirin tu. Pagi 5 ni. Ni daripada Kak Yah Bapu ni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana ni? Kak Yah ke tak ni? Tak, kaya. Bukan dia. Ya. Ada ke apa? Hari-hari masa tak ada dah. Nak buat itu. Nak tak nak gemoyong hari esok. Rabu esok. Hari esok ke hari ni? Hari Rabu esok tempat Pak. Hari ni 4-3 dia. Ada kandang dia. InsyaAllah. Milih puluh tu kan. InsyaAllah. Apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Batu masa kita ni ada sikit sangat lagi deh. Lalu tu marilah kita sama-sama. Lepas tu kita pakai berdoa deh lebih kurang supaya nak lepas daripada penyakit-penyakit subhah dan pakai beramal benda yang halal, makan minum yang halal deh. Dan kita dudukkan cari makan dengan yang benar-benar yang halal. Deh. Dia dah. Ada satu telefon sikit lagi deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa hari-hari masa tak ada dah. Nak sikit ya. Goyak. Nak oyak mama tu hak marang ke. Ya goyak nombor telefon tu lah. Tu goyak telefon mula tak ada.
cepat ayo. Kita royak. Apalah, dah ada sikit masa dah nak kecek pol ni. Nak Ya. royak mama tu lah. Mama. Bila-bila ikutlah kalau yang luar lah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitulah sudah mengajar mati sekian. Lepas tu kita berdoa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awal afat. Wa taqdirna ya Allah biha jamil hajat. Wa taqdirna ya Allah min hajat. Wa taqdirna ya Allah min hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil sayyat. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وأبد الممات وعلى آله وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.